Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan atas kita nikmat kesihatan, nikmat waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini bagi mengikuti sambungan pengajian kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan Al-Fadil Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Kita sambung pada adab yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-15 pada membicarakan tentang adab hidung. Jadi siapa yang tidak memiliki kitab adab perempuan ni, insya-Allah nota berkenaan dengan kajian kita pada malam ini ada dilampirkan pada komen yang dipaparkan pada Facebook Majlis Ta'lim Fatimatu Zahra. Jadi mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian itu dapatlah memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Baik, kita sambung pengajian yang seterusnya setelah kita melalui beberapa siri pengajian pada membicarakan tentang beberapa daripada adab-adab yang perlu dijaga, yang perlu ditunaikan dan yang perlu disempurnakan oleh seorang perempuan. Yang mana didikan adab ini perlu bermula daripada kecil lagi. Apabila seorang anak perempuan itu sudah capai kepada usia yang mumayyiz, lagi berakal, setelah dia mengetahui akan perkara-perkara yang baik dan yang buruk, dia sudah boleh menguruskan dirinya, sudah boleh membersihkan dirinya sendiri, sudah boleh untuk memahami arahan yang disampaikan oleh ibu bapanya, maka bermulalah daripada waktu itu perlu diajarkan kepadanya itu akan segala adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik. Selain daripada mengajarkan atas mereka itu akan segala keperluan berkaitan dengan agama, seumpama mengajarkan tentang perkara-perkara asas dalam ilmu akidah, dan juga diajarkan kepada mereka tentang perkara-perkara asas yang berkaitan dengan ibadah, maka termasuk di antara kewajipan bagi seorang ibu bapa itu mengajar kepada anak-anaknya yang lelaki dan perempuan perkara yang berkaitan dengan adab.
Supaya apa? Supaya anak itu terbiasa dengan kehidupan yang beradab sehingga membawa kepada usianya dewasa dan sampai kepada tua. Baik, kita masuk pada membicarakan pelajaran yang ke-15. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-15, adab hidung. Adab hidung. Masih lagi membicarakan tentang anggota yang ada pada muka. Membicarakan anggota yang ada pada muka. Kalau sebelum ni kita telah membicarakan tentang muka itu sendiri, kemudian membicarakan tentang mata, kemudian kita telah membicarakan tentang adab mulut, maka seterusnya kita akan membicarakan tentang adab hidung. Maka hidung ni di antara fungsinya untuk kita menghirup udara yang segar, untuk bernafas. Dan hidung ni di antara fungsinya untuk kita menghidu sesuatu, seumpama makanan, dan kita nak menghidu haruman-haruman, kita nak menghidu perkara yang masih baik dan perkara yang telah busuk dan sebagainya, maka itu di antara fungsi hidung. Baik, kita lihat apa yang perlu dilakukan pada hidung. Tengok ulama kita sampaikan hidung pun dia perhatikan. Ini kata cermatnya kehidupan para ulama, kehidupan yang disuluhi dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa syariat yang menyeluruh, yang sempurna. Bukan sekadar mengajarkan tentang sembahyang, bukan sekadar mengajarkan tentang puasa, tetapi terlebih utama sekali di antara perkara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga diri sendiri itu, termasuk bahagian daripada agama. Hifzun nafsi dia panggil, memelihara diri. Termasuk memelihara diri ni kita memastikanlah setiap anggota yang ada pada tubuh kita ni dalam keadaan dalam keadaan elok dan sihat. Baik. Jadi pelajaran yang ke-15 iaitu adab hidung. Adab hidung. Yang pertama katanya, pada ketika mengosong hingus hendaklah dengan keadaan yang sopan dan beradab. Bagaimana keadaan sopan dan beradab? Iaitu tiada patut mengosong dengan tangan, kemudian dikesatkan kepada dinding atau kain baju atau ke atas lantai. Ini termasuk di antara adab kita dengan hidung. Apabila ada di antara mereka yang mengalami penyakit selsema, yang mana ada dalam hidungnya ini aliran hingus. Okey, ada aliran hingus. Maka nak buang hingus tu tak boleh buang sembarangan. Kena ada adab dan tata caranya. Kena ada cara-cara yang baik supaya tak dipandang keji dan tak dipandang kotor oleh orang lain. Jadi apa caranya? Dia kata ketika nak mengosongkan hingus, yakni nak buang hingus dalam hidung kita ni, hendaklah dengan keadaan yang sopan dan beradab. Jadi orang yang ada akhlakul karimah ni, akhlak yang baik, setiap perbuatannya itu akan dijaga. Dia akan melihat pandangan orang lain terhadap diri dia. Apa orang kata kalau aku buat macam ni? Apa yang dikata orang kalau aku buat macam ni? Maknanya dia sentiasa tengok kelakuannya. Supaya jangan dipandang keji, jangan dipandang jangan dipandang buruk sehingga menjadi bual bicara yang tak elok keluar daripada mulut orang lain. Okey? Jadi nak buang hingus pun kena tengok. Orang Terengganu kata nak seh hingus. Tu buang hingus kita panggil. Jadi bagaimana caranya? Iaitu tiada patut seorang perempuan ni. Ni kita cerita adab perempuan. Kalau lelaki buat tu termasuk dalam perkara yang buruk lah kalau lelaki. Tapi kalau orang perempuan buat perkara ni, berganda-ganda lagi buruknya. Orang lelaki kalau buat pun kita kata pengotor. Kalau orang perempuan yang buat seumpama ni, lagilah berganda-gandanya pengotor orang-orang akan kata. Tu. Iaitu tiada patut mengosong dengan tangan, yakni dengan jari. Dia kata jangan kita gunakan jari kita ni.
Terkadang kita pecek hidung kita pun kita sengih, kita hembus bagi keluar. Bila dah keluar tu kita pun pecek. Waktu kita buang. Tu. Dia kata jangan buat macam tu. Kita buang gitu, kemudian dikesatkan kepada dinding. Apabila di tangan kita ada kesan ingus pun kita cari dinding. Ni dia panggil akhlak yang buruk. Ni biasalah orang buat. Tu. Kalau ada dinding, maka dia akan dikesatkan kepada dinding. Atau kalau dinding tak ada, dia kata atau kain baju, kita pun lap di kain kita, ataupun di seluar kita, ataupun di baju kita. Ni benda yang kita kena jaga. Lagi kalau kita lihat peringkat budak-budak, dia tak tahu lagi bagaimana nak cara jaga kebersihan tu. Jadi kita kena bagi tahu dia. Terkadang anak yang kecil ni dia meleleh hingusnya. Jadi apa yang dia buat? Dia ambil kat tangan dia ni, dia pun selet. Habis daripada hidung naik ke pipi sampai ke muka. Lepas tu dia lap kat tangan dia. Ini termasuk dalam kita kata adab yang tak elok. Okey. Adab tak elok. Tu. Kemudian dikesatkan kepada dinding atau kain baju atau ke atas lantai. Yang ni dilapkan ke atas lantai. Itu di antara kita panggil akhlak yang buruk. Kalau diri mungkin dia akan buang, dia lap cari dinding. Ataupun di baju. Kalau dia duduk, lepas dia seh hingus dia akan lap di lantai. Itu semua perbuatan yang tak elok. Kenapa? Lantai tu boleh jadi nanti orang akan pijak, orang akan duduk. Dinding pun macam tu juga. Kadang orang akan pegang dan sebagainya. Itu kan kotor. Kalau dilihat orang kan, orang kata perbuatan tu termasuk dalam perbuatan yang tidak baik. Ni adab yang kita kena jaga. Banyak kita lihat tuan-tuan. Banyak kita lihat di luar sana tu, bila ada sebahagian daripada kita ni yang ada masalah sesama ni, dia tak pandai nak menjaga kebersihan, sehingga kita bersama dengan dia pun rasa geli, rasa tak selesa. Ini di antara adab yang perlu dijaga. Tetapi dia kata jangan lap pada dinding, jangan lap pada kain baju, ataupun jangan dikesatkan atas lantai. Tetapi hendaklah menggunakan sapu tangan. Jadi dia kena bawa sapu tangan. Supaya hingusnya itu boleh dilap dengan sapu tangan ataupun dengan tisu. Sebab tu sapu tangan ni termasuk bahagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kebanyakan daripada kegunaan sapu tangan tu Nabi akan letakkan di kepalanya untuk mengelap tangannya, kerana Nabi selalu melumurkan minyak di rambutnya. Tapi maknanya sapu tangan ni ada sebahagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kegunaannya lah, kadang nak buat mulut, kadang nak mengelap debu yang ada di mata, kadang nak mengelap sesuatu yang ada di hidung. Ini keperluan sapu tangan. Itu nak kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni orang yang pembersih. Orang yang sangat menjaga kepribadian dirinya. Kerana Rasulullah ni, Nabi menyedari bahawa dirinya menjadi tempat kunjungan dan perhatian daripada orang. Jadi orang yang akan datang melihat Nabi ni sudah tentulah ingin melihat sesuatu yang mempersonakan mata mereka. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala telah menghiaskan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keelokan peribadi batinnya dan juga keelokan rupa zahirnya. Sehingga setiap orang yang berdampingan dengan Rasulullah akan berasa selesa. Setiap perkara yang dibuat ataupun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjadi ikutan dan tauladan daripada kalangan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Baik belaka. Elok belaka. Ni bab adab ni. Kerana itulah Rasulullah ni di antara tujuan perutusannya menyempurnakan akhlakul karimah. Termasuk di antara perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Kerana tu kena jaga. Okey, kalau memang kita ni termasuk orang yang ada rasa kasih dan cinta kepada Rasulullah, maka ni kena jagalah. Kena jaga supaya orang kata ni, Islam tu dia sudah berada pada satu kedudukan yang tinggi. Tetapi oleh kerana kita sebagai umatnya meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dalam Islam, menyebabkan kita ni dipandang hina dan dipandang keji oleh orang lain. Bukan kerana Islam tu tak tertinggi dah. Islam tu dah tertinggi dah. Tetapi kerana kita yang meninggalkan ajaran-ajaran Islam tu, termasuk meninggalkan adab-adab ataupun akhlakul karimah yang menjadi asas kepada tingginya Islam tu, sehingga kita ni tak dipandang dengan kemuliaan. Sedangkan adab ni dah diajar daripada dulu lagi.
Nabi SAW meninggalkan ilmu bukan sekadar meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi Nabi meninggalkan di sebalik Al-Quran dan Sunnah itu adalah akhlakul karimah. Akhlak Nabi SAW. Okey? Jadi apabila nak bersihkan hingus, nak bersihkan lendir yang keluar daripada hidung kita, maka gunakanlah sapu tangan. Bekalkanlah kita sebagai ibu bapa, bila melihat anak kita dalam keadaan tidak sihat, terutama dengan selsemanya, batuknya dan sebagainya, kita tahu apa keperluan yang ada pada dia. Supaya bekalkan kepada dengan tuala kecil ataupun sapu tangan. Supaya apa? Supaya dia boleh gunakan sapu tangan tu untuk lap hidung dia. Okey? Tapi hendaklah menggunakan sapu tangan. Okey. Dan tidak pula memakai sapu tangan orang lain. Jangan kita guna sapu tangan tapi ambil sapu tangan orang lain pun tak boleh juga. Kenapa? Sapu tangan orang lain dia nak guna untuk kegunaan dia, tapi kita ambil buat lap hingus kita. Buat lap hingus tu kita bagi kepada dia tanpa dia tahu. Dia pun ambil buat lap mulut dia, buat lap muka dia dan sebagainya. Tu kan satu kita kata menyebarkan virus ataupun menyebarkan penyakit dan juga menyebarkan kekotoran kepada orang lain. Tu tak boleh. Sebab apabila kita guna sapu tangan orang lain, kita nak buang hingus kita, sudah pasti ada lendir yang keluar. Lendiran tu akan menyebabkan kotor. Jadi kalau milik orang lain tak molek lah. Nak guna sapu tangan kita. Okey, baik. Tu adat yang pertama. Ingat ya. Jangan jangan lap, jangan buang hingus dengan tangan kita. Maksudnya jangan lap dengan tangan ataupun jangan dikesatkan kepada dinding selepas daripada kita buang hingus tu ataupun lap di baju ataupun di atas lantai. Tetapi hendaklah menggunakan sapu tangan. Okey, baik. Yang kedua, jika kamu terpaksa hendak mengosongkan hingus pada ketika makan. Ni tak dapat tidur dah lah kita kata. Tak dapat tidur ni. Jika kamu terpaksa hendak mengosongkan hingus pada ketika makan, yakni makan bersama dengan orang lain. Kalau sendirian tu tak ada jadi masalah sangat. Bila kita makan dengan orang lain pada satu-satu jamuan, tu satu benda yang memang agak sukar lah. Terkadang bila kita ni ada masalah sesama kan, hingus dah mula meleleh, nak jatuh, nak sedut, takut orang sebelah jadi hilang selera. Nak buang, takut jatuh atas makanan. Tu satu benda yang agak payah lah tu. Jadi ada adab dia. Ada adab dia. Bagaimana? Jangan kita buat kita kata apa, aku sakit, takkan dia tak faham. Jangan. Kita kata gitu, tapi orang lain yang bersama dengan kita tu, apa rasa pula kan, dia akan pandang, mana ni sedut ingus depan-depan tu, hok sampai dalam tu makan pula. Jadi orang yang makan dengan kita ni pun baik-baik, depan ada siakapnya, ada tom yamnya pun kata tak apalah, kenyang lah. Hilang selera nak makan. Kita kena pandai lah jaga. Jika kamu terpaksa hendak mengosongkan hingus pada ketika makan, maka jauhkan kepala kamu dan kosongkanlah dengan tiada berbunyi. Maksudnya apa? Kita kena paling, ambil tisu ke ataupun kita ambil kat sapu tangan kita, palingkan kepala kita. Kalau memang kita boleh paling. Kalau tak ramai orang. Tapi kalau rasa ramai sangat orang, maka bangunlah. Bangun daripada tempat duduk tu, pergilah cari tempat yang sesuai untuk kita buang hingus tu. Supaya bila kita nak hembus hingus tu, sehingga tidak berbunyi. Maksudnya sampai orang lain tak dengar. Sampai orang lain tak dengar. Sekira-kira tiada didengar orang. Ni kalau kita makan di kedai makan dan sebagainya, itulah kena cari tempat yang betul jauh. Tempat yang betul jauh. Dia cara yang paling mudah kalau kita memang dalam keadaan yang tak sihat, seumpama sesama dan sebagainya, maka hindarkanlah daripada makan di tempat orang ramai. Hindarkan makan daripada tempat orang ramai dah. Tu kalau terpaksa, mana kena bangunlah, tinggalkan majlis. Jangan kita buat ikut suka kita depan orang macam tu. Tak boleh. Ini termasuk dalam adab yang buruk. Baik. Yang ketiga dia kata, janganlah meletakkan anak-anak jari ke dalam hidung. Kerana apa? Kerana iaitu menyalahi adab. Maksudnya apa? Jangan korek hidung lah ni. Jangan korek hidung depan orang lah. Jangan korek hidung depan orang. Adapun kalau kita bersendirian, terkadang tu tak dapat tidak, memang kita kena korek ni. Maksudnya apa? Terkadang
dah mungkin lama tak diservis dan sebagainya, sehingga kita rasa kerah dan sebagainya, menyebabkan seolah sumbat. Nak tak nak kita kena menggunakan sebahagian daripada jari kita ni nak buang. Nak buang. Nanti dia akan bagi tahu bagaimana sebenarnya cara yang sebenar kita nak membersihkan hidung. Tapi apabila kita ada di hadapan orang, ada di hadapan orang, kita di majlis orang ramai, maka janganlah kita meletakkan anak jari tu dalam lubang hidung. Mana kita korek hidung depan orang. Kadang orang ni dia mungkin tak perasan ke, ataupun memang jadi tabiat dia dah. Tak kira ada orang ke tak ada orang ke, dia memang suka. Tu. Nanti orang kata salah, salah pula. Ada juga pesan gitu. Nanti dia akan bagi tahu. Jadi janganlah meletakkan anak-anak jari ke dalam hidung. Kenapa? Menyalahi adab, dan terkadang akan mencederakan hidung. Kalau kita kerek sangat ataupun biasa sangat, selalu sangat korek hidung ni, menyebabkan luka dalam hidung. Tu bahaya juga tu. Jadi kata jangan letakkan anak jari ke dalam hidung. Yang keempat, apabila orang memberi salam pada ketika mengosongkan hingus. Waktu kita tengah seh hingus dengan tangan ataupun dengan ada sapu tangan ni, kita seh, kemudian orang mari datang, Assalamualaikum, siap ulur tangan, maka hendaklah ia menundukkan kepalanya sahaja. Maksudnya apa? Tunduk kepala je. Maksud tunduk kepala, tak perlu salam lah. Tak perlu salam. Tundukkan kepala, iaitu alamat bagi menjawab salamnya ataupun membalas salam tangannya. Tu. Dan tangan kita kotor kan, kita baru lepas sehingga gini, kita sembuh, kemudian orang mari datang, Assalamualaikum, kita takkan nak salam. Dan tangan kita boleh jadi ada kotor dan sebagainya. Jadi adabnya kita tundukkan kepala je. Waalaikumsalam. Kita kat bawah baru pegang hidung ni kotor, kita takkan nak salam. Mana tu di antara adab. Tu di antara adab. Tapi ada juga di antara orang tu memang sengaja dia nak khianat ke orang lain. Dia nampak je orang ni, dia pun cepat-cepat tangan ingus penuh apa semua. Orang salam dia pun salam. Ni adab yang buruk lah. Kita kena bagi tahu. Bagi tahu pada anak kita, dan bagi tahu pada diri kita sendirilah. Mungkin kita selama ni tak sedar perbuatan ni. Kita tak sedar kita menyebarkan kekotoran pada orang lain. Itu tak boleh. Jadi bila ada orang beri salam ataupun ada orang yang nak bersalam dengan kita waktu kita sedang membersihkan hingus kita, maka memada dengan tundukkan kepala, beri isyarat kita membalas salamnya, dan juga kita membalas huluran tangannya, supaya tak berkecil hati. Dan yang kelima, dia kata waktu bersin. Waktu bersin hendaklah memalingkan muka daripada berhadapan dengan orang. Ni waktu bersin. Bersin kan kita hembus hacim. Tu contoh. Mana kita bersin. Jadi caranya macam mana? Bila nak bersin tu, pastikan jangan bersin di hadapan orang. Kita palingkan ke kiri dan kita tutup dengan tangan kita. Tu. Okey? Sama ada menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Asalnya tangan kiri lah. Supaya kalau ada kotoran pun dia akan lekat di tangan kiri, tak lekat di tangan kanan. Jadi waktu bersin, hendaklah memalingkan muka daripada berhadap dengan orang. Nak bersin, jangan bersin depan muka orang. Okey? Serta meletakkan sapu tangan ke muka. Serta letakkan sapu tangan ke muka. Kalau memang kita sempat ambil sapu tangan, nak bersin, kita tutup mulut kita. Contohnya macam tu. Okey? Kena buat macam tu. Baik. Kerana apa? Kerana yang demikian itu, mana yang demikian itu? Memalingkan muka serta meletakkan sapu tangan ke muka ketika bersin sangatlah patut dan molek. Itulah sebaik-baik kelakuan orang yang bersin. Maknanya dia tak cara terbuka. Lagi-lagi di musim-musim penyakit ni, lagilah orang bimbang. Bila kita bersin, kita batuk depan orang, lagilah orang akan rasa takut dan sebagainya. Jadi kaedahnya macam mana? Kita tutup muka kita. Tutup muka kita dengan kain ataupun dengan sapu tangan. Itu di antara adab kelakuan kita dengan hidung yang ada di muka kita ni. Lalu bagaimana cara nak membersihkan hidung? Bagaimana cara nak membersihkan hidung? Yang pertama, hendaklah bersungguh-sungguh membersihkan hidung, iaitu dengan air. Dengan air. Hendaklah bersungguh-sungguh membersihkan hidung, iaitu dengan air.
Pada bila ni? Pada ketika mandi dan dengan sapu tangan pada masa yang lain. Kalau kita ni, biasanya orang yang beriman ni, kita paling tidak pun sehari ni memang 5 kali kita akan membersihkan hidung kita. Ketika mana? Ketika kita berwuduk. Di antara salah satu sunat yang dituntut ketika berwuduk adalah kita berkomor-komor dan memasukkan air dalam hidung. Tu kita berkomor-komor dan memasukkan air dalam hidung. Walaupun dia termasuk perkara yang sunat, tapi sunat yang dituntutlah untuk kita buat. Jadi kaedahnya macam mana? Ketika kita nak berkomor-komor tu, sunahnya disekalikan. Kita ambil air dengan tangan kita, satu bekas ke, dengan satu cebok, ataupun dengan satu cebok kita ambil di paip ataupun dalam satu kolah kita ambil. Kaedahnya kita sedut sedikit, kita masukkan dalam hidung. Lepas tu kita buang. Sekali. Mana sekali tu dapat komor-komor dengan basuh hidung. Lepas tu ambil sekali lagi, sedut sikit. Lepas tu kita komor-komor, buang. Lepas tu ambil sekali lagi, sedut, masukkan hidung, buang. Ini kaedah dia. Disertakan di antara komor-komor dan juga memasukkan air dalam hidung. Ini yang dapat membersihkan segala debu-debu yang ada dalam hidung ni. Kalau kita kata ada tahi hidung yang kerah ke, dengan sebab ada air tu, dia akan keluar melalui bersin kita ataupun batuk kita. Sebab tu disuruh bersungguh-sungguh. Kita bersihkan hidung tu dengan air. Kalau kita mandi, ketika mandilah kita tambah. Jangan terlalu banyak, sebab terkadang kalau terlalu banyak naik sampai sakit kepala dan sebagainya. Itu jadi satu tekanan pula. Mana memada. Yang kita kata sekadar je air tu masuk pada kawasan yang agak dalam daripada kawasan hidung ni, kemudian kita sembuh semula. Nak keluarkan segala kotoran. Baik. Dan dengan sapu tangan pada masa yang lain, yang ini selain daripada mandi. Mana kena ada sapu tangan yang kita boleh bersihkan segala kotoran yang duduk di bawah ni. Tu kita boleh bersihkan. Tu di antara kaedah nak membersihkan hidung. Dan yang kedua, maka mencium bunga-bunga dan bau-bauan yang harum lagi bersih itu menyegarkan tubuh. Dan termasuk cara membersihkan hidung ni, kita disuruh untuk mencium bau-bau wangi yang ada pada bunga-bunga. Yang ada pada bunga-bunga. Dan bau-bauan ni seumpama minyak wangi lah. Haruman yang ada pada minyak wangi. Kerana tu minyak wangi ni termasuk sebahagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita pelajari dalam kitab Syama'il itu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat suka kepada wangian. Sehingga wangian ni termasuk di antara 3 perkara yang kita tak boleh tolak bila orang beri kepada kita. Tu di antaranya susu, minyak wangi dengan bantal. Dan Nabi sangat suka kepada wangi-wangian. Dan Nabi menyuruh kepada kita umat-umatnya ni supaya memperbanyakkan memakai wangian, terutama nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wangi-wangian ni dia punya kesan apa? Dia menyegarkan tubuh. Sebab tu amalan, kalau kita lihat amalan para abaib ni, mereka bakar bukhur di rumah tu dengan wangian-wangian tertentu, supaya apa? Bila hidung kita ni menghidu wangian-wangian yang sedap ni, wangian-wangian yang harum ni, menyebabkan tubuh jadi sihat. Sebab tu orang Tarim ni usianya panjang-panjang. Ramai orang tua, di rumah mereka pasti ada bukhur. Tu wangian-wangian. Dan wangian ni dia menarik masuknya para malaikat. Sebab malaikat ni dia suka pada wangi-wangian. Sebab tu kita disuruh supaya mencium bunga-bunga. Kalau rumah ada bunga-bunga, maka cium bunga. Kalau tak ada bunga tu, ciumlah bau-bauan yang harum lagi bersih. Kerana itu menyegarkan tubuh, akan memberi kesegaran pada tubuh kita dengan wangi-wangian. Akan tetapi dia kata, jika dibanyakkan dia mendatangkan pening kepala pula. Kalau lebih sangat, boleh menyebabkan pening kepala. Terkadang pening kepala ni dengan sebab wangian yang nak kata wangi sangat pun tak, tapi bau dia kuat sangat. Baunya tajam sehingga setengah orang tak boleh nak bau. Masuk je Allah, pening kepala. Kenapa? Bau wangi. Tu. Tak tahan dengan bau wangi. Sebab tu wangian yang sesuai ni wangian yang mengikut sunnah lah. Kasturi, ambar,
Aud. Itu di antara wangi-wangian yang sentiasa dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi janganlah pakai sehingga boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi bab minyak wangi ni kita ingatkan dah. Dalam kelas syama'il tu kita ingatkan dah. Wangian bagi lelaki yang warnanya tu tak kelihatan tapi baunya kuat. Adapun wangian bagi perempuan ni yang baunya itu tak terlalu kuat tetapi warnanya terang. Tu wangian bagi orang perempuan. Bukan tak ada bau langsung, ada bau tapi taklah terlalu kuat. Tetapi warnanya itu yang terang. Tu minyak wangi bagi orang perempuan. Jadi memang wangian ni sebahagian daripada perhiasan orang perempuan. Tak tinggal orang perempuan ni dengan wangian. Sebab tu ada seorang daripada pemaisuri raja, ketika dia nak menikahkan anak dia, maknanya suami nak menikahkan anak perempuannya, maka dia memberi nasihat kepada putrinya. Dia memberi nasihat kepada putrinya. Dia kata kamu kena jaga beberapa perkara yang ada pada suami kamu. Pertama, dia kata kamu kena jaga mata bagi suami. Yang kedua, kamu kena jaga telinga suami. Yang ketiga, kamu kena jaga hidung suami. Yang keempat, kamu kena jaga mulut suami. Ini di antara perkara yang kena jaga. Lalu anak dia pun bertanyalah dengan mak dia ni, apa yang dimaksudkan menjaga mata? Kena bersih ke? Dan apa yang dimaksudkan kena menjaga telinga ni? Nak kena korek selalu ke? Jadi maknya pun kata, maksud aku dengan menjaga mata suami tu, dia kata apa? Jangan sekali-kali kamu terlihat tak molek depan mata dia. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali kamu ni menzahirkan keadaan yang tak elok di hadapan dia. Berpakaian tak elok ke, berkelakuan tak elok ke, tu boleh menyebabkan matanya jadi sakit melihat kepada kamu. Jadi kena jaga mata dia tu. Jangan sampai dia pandang sesuatu yang dia tak suka tengok daripada perkara-perkara yang tak elok. Yang kedua, jaga telinga. Maksudnya apa? Jangan sampai dia mendengar perkataan-perkataan yang tak elok keluar daripada kamu. Jangan sampai jangan sampai telinga dia mendengar kamu mencaci ke, kamu menghina ke, kamu meninggi suara ke. Jangan, mak dia pesan. Jangan sampai kamu buat macam tu. Jaga telinga dia. Kemudian yang ketiga, jaga hidungnya. Apa maksud jaga hidung? Jangan sampai dia terhidu sesuatu yang tak sedap dia hidu. Ada pada kamu. Apa dia? Bau busuk. Pada tubuh ke, pada bilik ke, pada rumah ke. Jangan sampai dia terhidu bau yang busuk. Kenapa? Kalau sampai dia terhidu sesuatu yang tak sedap, itu akan menyebabkan dia jauhkan diri daripada kamu. Menyebabkan dia tak dekat dengan kamu. Sebab apa? Yalah, tubuhnya busuk, biliknya dengan macam-macamnya ada, rumah lagi, masuk langkah rumah tu nak pengsan dah dengan macam-macam bau. Itu yang menyebabkan terkadang suami tu tak nak balik ke rumah. Kenapa? Tak selesa. Jadi mak dia kata jaga hidung suami. Ni hidung ni. Kemudian jaga mulut suami. Macam mana jaga mulut suami? Pastikan dia sentiasa makan sesuatu yang mendatangkan selera ni. Biar dia rasa selera makan di rumah. Jangan sampai dia makan tu rasa tak sedap kat rumah. Tu menyebabkan dia tak lekat kat rumah. Kenapa? Sedap lagi masak kat luar. Sedap lagi orang lain masak. Sedap lagi kedai ni masak. Sedap lagi restoran ni masak. Tapi kalau sampai dia punya lidah tu rasa, mulut dia rasa lazat makanan di rumah, maka dia takkan keluar daripada rumah. Ini di antara perkara ataupun wasiat yang disampaikan oleh ibu kepada seorang anak sebelum berkahwin. Jadi salah satunya apa? Kena jaga hidung. Kena jaga hidung suami tu. Jangan sampai suami menghidu bau yang tak sedap, yang tak enak. Okey. Jadi balik semula ke sini. Jadi termasuk di antara kaedah nak memelihara hidung kita ni, disuruh kita cium bau-bauan yang enak, bauan-bauan yang elok seumpama bunga dan minyak-minyak wangi. Tapi jangan berlebihan. Kalau lebih nanti boleh jadi pening kepala. Dan boleh ditukarkan bauan-bauan itu. Kalau tak ada bunga, kalau tak ada minyak wangi, boleh ditukarkan bauan-bauan itu dengan mencium kapur barus. Ni kalau bau kapur bagus, takut dah kita ni. Sebab apa? Kapur bagus ni kita biasa guna untuk mandikan orang mati.
Mandikan orang mati, waktu buat kapal orang mati. Jadi kalau bau tu mari dekat rumah, kita kata sudahlah, siapalah balik rumah ni. Dah. Tapi kat sini dia kata, kalau tak ada wangi-wangian seumpama bunga ataupun minyak wangi, dia kata boleh tukar dengan bau-bauan seumpama mencium bau kapur baru. Kerana apa? Kerana iaitu kapur baru ni menghilangkan setengah daripada penyakit. Maknanya dengan menghidu kapur barus, ada sebahagian daripada penyakit tu akan hilang. Tak tahulah penyakit apa tu, tapi boleh hilang. Boleh hilang setengah penyakit dengan sebab menghidu kapur barus. Dulu kalau kita lihat, mungkin zaman sekarang orang tak pakai lah. Dulu kalau mak kita kat rumah tu, gerobak baju tu kapur baru duduk bawah lah. Dia nak jaga bau, dia kata. Tikus tak masuk. Jadi kalau buka gerobak baju tu, putih bulat-bulat. Masa kita kecil-kecil ingat tu guli. Siapa pernah telan putih dulu? Kapur baru. Ini pengalaman. Tu mana ada. Memang rajin kita tengok. Tapi zaman sekarang mungkin tak pakai dah. Dulu memang ada lah nak jaga. Kadangnya lipas pun tak masuk sebab bau. Lipas, tikus tak sebab bau. Bila buka gerobak tu bau sedap. Bau wangi. Wangi kapur baru. Rupanya ada khasiat dia. Menghilangkan setengah daripada penyakit. Dah. Tu. Yang seterusnya, cara nak membersihkan hidung ni, maka mencium bau yang busuk. Ini lawan bagi bau yang wangi. Maka mencium bau yang busuk itu mendatangkan perasaan yang tiada baik kepada otak. Bila kita menghidu bau yang tak sedap ni, ataupun bau yang busuk, seumpama bau bangkai ke, bau sampah ke, tak kira lah. Apa-apa jua yang busuk ni, di antara keburukannya apa? Mendatangkan perasaan yang tiada baik kepada otak. Lagi kita mendatangkan rasa tak sedap. Rasa tak sedap. Akal kita ni mikir benda yang tak molek je. Bila kita bau benda-benda busuk ni. Umpama contohlah kalau kita jalan malam, seorang naik kereta ke, naik motor ke, jalan kaki ke, tiba-tiba lalu satu tempat bau lain macam. Kita pun kata otak kita mikir dah molek dah. Sudahlah. Dia mari jadi benda tak molek. Dah. Terkadang kalau tak di luar pun, duduk di rumah kita bau sampah banyak sangat pun, kadang masuk dapur je rasa tak selesa dah. Tak sedap Kenapa bau tak sedap? Jadi otak kita ni mikir tak molek. Lagi memudaratkan urat-urat yang ada di kepala. Boleh memudaratkan urat-urat yang ada di kepala. Maka dari sebab itu, hendaklah menjauhkan daripada bau yang busuk. Sebab tu di antara tindak balas diri kita ni, apabila bau dengan sesuatu bau yang busuk, iaitu muntah. Tu tak tahan sampai kesannya menjadi muntah. Tu di antara mudarat dia. Bau dah terlalu busuk tu kita mari nak keluar balik semua. Tu kesan lah. Jadi jauhkan. Dia kata kenalah menjauhkan daripadanya, iaitu daripada bau-bau yang busuk. Okey, itu di antara adab hidung dan cara membersihkan hidung. Baik. Kemudian kita masuk pada pelajaran yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-16. Hidung. Kemudian masuk pada membicarakan tentang adab telinga. Adab menjaga kedua telinga. Adab menjaga kedua telinga. Baik. Kalau kita lihat di anggota muka kita ni, ada bahagian anggota yang diberati dengan taklifiyah. Yakni yang diberati dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala pada muka ni. Yang pertama mana? Mata. Sebab tu pada mata tu dia membicarakan dua perkara. Cara menjaga yang zahir dan cara menjaga mengikut syariat. Kenapa? Ada dinisbahkan pada pandangan tu yang dituntut oleh Allah, dan ada pandangan tu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Ada apa kat situ? Ada hukum-hukum taklifiyah. Terkadang pandang tu jadi wajib, terkadang pandang tu jadi sunat, terkadang pandang tu jadi haram, dan terkadang pandang tu makruh, dan terkadang menjadi harus. Bukan semua benda kita boleh pandang tak? Kerana pada mata ni ada hukum taklifiyahnya. Baik. Begitu juga dengan telinga. Begitu juga dengan telinga. Telinga ni di antara anggota yang diberati dengan hukum-hukum taklifiyah. Ada perkara yang disuruh kita dengar, ada perkara yang dilarang kita dengar. Terkadang perkara yang disuruh kita dengar tu termasuk perkara yang wajib kita dengar,
dan terkadang termasuk perkara yang sunat kita dengar. Dan terkadang perkara yang ditegak atas kita mendengar tu, terkadang perkara tu haram kita dengar, dan terkadang makruh untuk kita dengar. Dan ada ketika harus saja kita ni nak mendengar boleh, tak mendengar pun boleh. Tu okey. Jadi pada bab telinga ni dia akan bagi tahu dua perkara. Bagaimana kita nak beradab dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua bagaimana nak menjaga zahir telinga tu daripada cedera dan sebagainya. Okey, baik. Yang Allah kelan sekejap. Dijadikan oleh Allah Ta'ala akan kamu dua telinga. Allah Ta'ala yang menjadikan bagi kita telinga. Jadi telinga di sini mau dua maksud lah. Telinga disebab cuping telinga kita dan gegendang-gegendang telinga tu Allah Ta'ala yang jadikan. Yang kedua, telinga dengan maksud sifat pendengar yang ada pada telinga tu. Sifat pendengar yang ada pada telinga kita tu juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada telinga tak ada sifat pendengar pun tak bermanfaat juga. Seumpama orang pekak lah, ada telinga saja, ada cuping telinga saja, tapi tak boleh mendengar, maka tak ada manfaat juga. Jadi apabila disebutkan telinga di sini, iaitu telinga yang bersepakai dengan sifat pendengar. Bila telinga tu boleh mendengar, barulah ada, kita kata taklifiahnya, baru ada keberatan hukum atas telinga tersebut. Kalau telinga itu tak boleh mendengar, maka tak diberati dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Ambil ni. Bismillah. Okey. Okey. Dia dijadikan oleh Allah Ta'ala akan kamu dua telinga. Yang ni dua telinga yang boleh mendengar. Ada sifat pendengar. Kalau telinga tu tak boleh mendengar, maka tak ada apa kita kata tadi, tak diberati dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tak boleh mendengar, jangan rasa rugilah. Kenapa? Ia merupakan satu kelebihan dah tu. Besar sangat hikmahnya. Kalau ada orang tak boleh melihat, buta umpama contoh, ada orang yang tak boleh mendengar, pekak, tu maksudnya jangan kita nampak kehinaan, tapi ia satu kelebihan. Kenapa pula satu kelebihan? Kerana tertutup satu jalan kita nak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar tu hikmah tu. Dengan sebab telinga tak boleh mendengar, maka tertutuplah jalan nak masuk mendengar benda-benda yang diharamkan, mendengar perkara-perkara yang dimakruhkan, mendengar perkara-perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu satu keberuntungan tu. Jadi nanti di akhirat telinga ni tak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia tak buat apa-apa sebab dia pekak. Tapi oleh kerana telinga kita ni boleh mendengar, barulah nanti dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Telinga yang boleh mendengar ni, maka masuklah di situ. Benda molek pun masuk, benda tak molek pun masuk. Okey, waktu kena ingat. Dijadikan oleh Allah Ta'ala akan kamu dua telinga. Yang ni dua telinga yang bersepakai dengan sifat pendengar, kerana yang ni di antara hikmahnya. Faedah telinga tu boleh mendengar kerana mendengar segala suara ataupun bunyi-bunyian. Ini dipanggil faedah keduniaan. Faedah ataupun manfaat yang dinisbahkan kepada duniawi. Dengan sebab telinga kita boleh mendengar ni, kita boleh mengambil nikmat dengan suara yang kita dengar. Umpama contoh, kita buat contoh mudah-mudah biar kita faham tu. Orang hok minat main burung. Burung tekukul ke, burung tiung ke, burung murai ke apa ke. Jadi bila dia duduk tu, dia pun dengar burung tu pun bunyi kuku kuku. Dia pun sedapnya. Yang ni boleh kata ni baru ada grade A, ni grade B, grade C. Tu sebab sedap lah. Sebab telinga tu boleh mendengar tu sampai kita boleh nikmatnya dengar. Jadi sedap, jadi rasa nikmat ni sebab apa? Sebab telinga boleh mendengar. Cuba tak boleh dengar burung tu bunyi ke, burung ni nyanyi ke, burung ni cakap ke, tak nikmat sebab kita tak dengar. Jadi tu besar tu nikmat telinga ni nisbah dunia ni.
Di antara contoh yang lain, kita kata kita boleh bernikmat dengan bunyi-bunyian. Dengar muzik, setengahnya dengar lagu ni rasa Allah asyiknya lah. Dengar bunyi seruling, ni pun asyiknya. Bunyi ni kita rasa sedap. Itu di antara nikmat telinga. Sebab apa? Dengan ada telinga boleh mendengar ni, kita dapat kenikmatan mendengar bunyi-bunyian dan suara. Dan ada ketika di antara faedah yang besar, telinga ni nisbah duniawi ni, dengan sebab kita boleh mendengar, dia menyebabkan kita boleh memahami sesuatu yang kita dengar. Sebab kita boleh dengar, jadi kita boleh faham. Kita boleh tahu bunyi ni apa dia punya apa. Kita kata dengar bunyi ni apa maksudnya. Dengar bunyi ni apa maksudnya. Semata-mata dengan mendengar kita boleh faham. Kita boleh memahami sesuatu yang kita dengar. Umpama contoh kita buat contoh kan. Kita nak tidur malam tu, kita pun pasang alarm jam. Set pukul 5 pagi. Dah. Kemudian kita tidur pun bunyi kring. Kita pop, automatik kita faham. Pukul 5 dah. Tu. Kita tak tengok jam lagi ni. Tak tengok jam, tak tengok apa, tapi dengan sebab bunyi kring tu kita tahu pukul 5 dah ni. Sebab apa? Bunyi jam lonceng. Kenapa kita boleh tahu? Kenapa kita boleh faham yang bunyi tu menunjukkan sampainya waktu untuk bangun? Sebab kita tahu dengan sebab mendengar. Dengan sebab mendengar. Ada contoh yang lain, kita kata kita duduk di rumah. Waktu kita dengar bunyi seren bomba, bunyinya lain. Seren polis, bunyinya lain. Seren ambulans, bunyinya lain. Seren kita kata JPJ, bunyinya lain. Jadi kita biasa dengar, dia dengar bunyi aja kata, ini bomba masuk. Tak tengok lagi tu. Duduk dalam rumah dengar bunyi seren, dia kata, ini bomba ni. Rumah siapa terbakar ni. Kita duduk dalam rumah dengar bunyi seren lagi, ni ambulans ni, siapa pula sakit ni. Kemudian duduk lagi dengar bunyi, ni seren polis ni, dia kejar siapa ni. Tak tengok lagi tu, tapi kita boleh faham. Kenapa kita boleh faham? Sebab telinga kita yang mendengar. Dengan sebab telinga kita boleh mendengar ni, maka kita boleh faham segala perkara-perkara yang ada kita dengar tanpa melihat. Sebab tu besar faedah telinga kita ni. Yang pertama di antaranya untuk kita bernikmat-nikmat dengan bunyi-bunyian dan suara. Yang kedua, nak memahamkan kita dengan sesuatu yang kita dengar. Jadi apabila kita tak dengar, maka kita tak faham. Kita tak faham. Kerana tu kadar fahaman ni dilihat sejauh mana kadar pendengaran kita. Kita ngajar orang ni, kita pun tanya, dah mana? Faham tak? Tak. Kenapa tak faham? Tak dengar molek. Sebab dia kata tak dengar molek, maka dia tak faham. Yang ni faham. Sebab apa? Sebab dengar. Bila dengar tu dia boleh faham. Okey? Tu dia kata Allah Ta'ala jadikan kita telinga ni dengan berbagai-bagai faedah. Di antara faedah dunia ni untuk kita mendengar segala suara. Okey. Dan memungut faedah-faedah segala hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan perkhabaran asar ni perkataan. Dan perkhabaran asar perkataan daripada sahabat-sahabat dan tabi'in. Ini dipanggil faedah yang dinisbahkan kepada ukhrawi. Dapat manfaatnya di akhirat. Apa dia? Kita dapat faedah boleh mengumpul. Dengan sebab kita boleh mendengar ni, maka kita dapat mengumpul segala faedah-faedah, yakni kebaikan-kebaikan dan manfaat yang ada pada segala hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mari dengar orang ngajar, kita pergi majlis ta'lim, ataupun kita dengar di radio, kita dengar di telefon. Dengan sebab kita boleh mendengar, maka ada sebahagiannya orang mengajar menyebut tentang hadis-hadis Nabi, kita pun dapat faedah daripada pendengaran tu. Dan terkadang kita mendapat faedah dengan mendengar perkataan-perkataan daripada sahabat. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang mendapat faedah daripada mendengar perkataan-perkataan daripada tabi'in. Besar manfaatnya kita mendengar perkataan-perkataan Nabi, mendengar perkataan-perkataan sahabat, dan juga mendengar perkataan-perkataan tabi'in ni, dia dapat memberikan faedah yang sangat besar. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada membacakan beberapa pesanan daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya.
Maka di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Luqmanul Hakim telah berwasiat kepada anak-anaknya. Apa katanya? Alaikum bimujalasatil ulama. Aku perintahkan kepada kamu supaya duduk di majlis-majlisnya para ulama, wastima'i kalamil hukama, dan kamu dengarlah perkataan-perkataan orang yang cerdik pandai. Ahli hikmah, yakni mendengar perkataan Rasulullah, mendengar perkataan sahabat, mendengar perkataan tabi'in, mendengar perkataan para ulama. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba mayyita binuril hikmah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya kebijaksanaan, cahaya hikmah yang keluar daripada perkataan para hukama dan juga para ulama. Tu. Seumpama apa? Kama yuhyil ardal mayyitat bima'il matar. Seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi yang mati dengan hujan yang lebat. Kita lihat satu tanah yang gersang, kontang, mati semua tumbuh-tumbuhannya. Tetapi dengan sebab turunnya hujan yang lebat berterusan, selepas turunnya hujan, maka kita dapati kita kata tasik yang kontang mula berair, kemudian dataran yang gersang mula tumbuh-tumbuhan, maka hidup. Hati kita umpama itulah. Hati kita seumpama tu. Hati bila tak diingatkan, tak diperdengarkan dan tak dimasukkan dengan nasihat-nasihat yang boleh mengingatkan dia kepada Allah, mengingatkan dia kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati itu akan mati. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan manusia kalau 3 hari tak dapat air, boleh menyebabkan ia dalam keadaan kehausan yang bersangatan, boleh membawa kepada kematian. Dan dia kata hati manusia kalau selama 3 hari sunyi daripada zikrullah, seumpama itulah akan haus. Lama-lama hati itu akan menjadi mati. Kerana itu kena sentiasa duduk di majlis-majlis para ulama supaya kita dapat dengar kalamullah, dapat dengar hadis-hadis Nabi, dapat dengar perkataan sahabat dan dapat dengar perkataan tabi'in dan para ulama. Kerana banyak sangat dia punya kelebihan. Okey? Maka hendaklah kamu dengar akan firman Tuhan, yakni mendengar akan Al-Quran. Diperintahkan atas kita ni dengan telinga yang boleh mendengar. Yang pertama, perkara yang paling wajar, yang paling patut kita perdengarkan adalah kalamullah. Kerana tidak ada perkataan yang terlebih mulia dan terlebih baik didengari melebihi daripada kalamullah, yakni daripada Al-Quran. Tu sebesar-besar dan seistimewa-istimewa perkataan, iaitu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Al-Quran. Sehingga kan siapa yang melazimi mendengar akan kalamullah akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar Al-Quran diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 huruf 1 kebajikan, 1 huruf 1 darjat, 1 huruf 1 penghapusan daripada dosa, hanya semata-mata mendengar. Baca tu suku kira, ni dengar saja pun dapat pahala dah. Jadi tak ada alasan lah kita tak pandai membaca, maka kita tinggal terus, mendengar pun tidak. Sedangkan Al-Quran ini bukan sekadar pembacanya mendapat pahala, bahkan melihat kepada Al-Quran, mendengar kepada Al-Quran dan memuliakan Al-Quran tu dengan meletakkan ia pada tempat yang baik pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugilah kita kalau menjauhkan diri daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran di sisi kamu. Apabila ada orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, fastami'ulah, maka hendaklah kamu dengar padanya. Disuruh kita dengar. Bila orang bacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu, dan hendaklah kamu beri perhatian. Diam, jangan berkata-kata, beri perhatian dengan apa yang kamu dengar. Ini di antara adab kita mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kerana itu apabila
kita mendengar ayat-ayat Al-Quran melalui apa ni? Melalui telefon ataupun melalui radio dalam kereta dan sebagainya. Kalau pasang ayat Al-Quran, jangan disertakan dengan berbual dalam kereta. Kalau rasa nak pasang ayat Al-Quran, waktu nak berbual, jangan pasang ayat Al-Quran. Pasang lagu tak apa. Ni kalau pasang ayat Al-Quran, maka perintahnya fastami'u, maka hendaklah kamu dengar. Wa ansitu, dan berilah perhatian, diam dan tenang, la'allakum turhamun, nescaya kamu akan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Dengan sebab mendengar, maka kita akan dapat kebaikan. Kita akan dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disuruh dengar. Disuruh kita mendengar. Maka hendaklah kamu dengar akan firman Tuhan, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kamu mendengar sabda-sabda nabinya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar orang membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak pandai baca, tak apa, tak jadi masalah. Kerana tu dalam kita panggil di antara adab majlis ilmu para ulama, dia ada satu majlis yang dinamakan majlis sama'ul hadis. Majlis untuk memperdengarkan bacaan hadis. Dia tak syarah pun, dia baca je. Dia baca je. Majlis untuk menyampaikan periwayatan hadis. Daripada siapa kepada siapa, kemudian dia baca hadis je. Satu hadis habis. Nanti dia baca lagi. Tu. Sehingga kan banyak di waktu kita panggil waktu sekarang ni, waktu perintah kawalan pergerakan ini, daripada kalangan ulama kita nak mengambil keberkatan, nak menolak musibah dan bala, mereka sampai baca khatam Bukhari beberapa kali. Tu sebab di antara khasiatnya, siapa yang mengkhatamkan bacaan Bukhari Muslim dan juga membaca kitab Syifa Al-Imam Qadi Iyad yang membicarakan tentang akhlak dan peribadi Rasulullah, insya-Allah akan terhindar daripada wabak dan bala. Wabak dan bala. Tu faedah kita mendengar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, kesungguhan mereka ni nak mengambil hadis dan mendengar hadis tu, terkadang kita pun tak mampu nak ikut. Sehingga ada sebahagian daripada mereka, salah seorang daripada perawi hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Jabir bin Abdullah. Selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir ni memang dikenali di antara sahabat yang memang bukan kaya lah. Orang yang susah juga. Orang yang susah juga. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan beberapa hadiah kepada dia selepas daripada perkahwinan. Apa antara hadiahnya? Alas tilam tempat tidur, cadar dengan bantal. Nak kata susahnya dia tu, sampai kat tempat tidur pun Nabi yang hadiahkan. Jadi lepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah ni, dia ada mendengar ada seorang sahabat Nabi yang duduknya di kota Syam. Jabir duduk di Madinah. Jadi perjalanan di antara Madinah ke Syam tu makan masa lebih kurang sebulan pergi, sebulan balik. Lama perjalanan tu. Jadi dia dapat khabar bahawa Abdullah ibnu Unais ni, sahabat Nabi yang duduk di kota Syam tu, dia ada menerima satu periwayatan hadis yang dia dengar daripada Rasulullah. Yang hadis ni Jabir tak pernah dengar. Jabir bin Abdullah dia tak pernah dengar. Jadi bila Jabir dapat tahu ada sahabat Nabi yang duduk di Syam sana ada simpan satu riwayat hadis yang dia tak pernah dengar, maka Jabir ni dia menjual sebahagian daripada hartanya, kemudian dia beli seekor unta dan dia letaklah beberapa bekalan yang cukup untuk menampung perjalanan dia pergi dan balik. Sebulan dia pergi ke Syam. Sampai di kota Syam tu tengah hari, panas. Dia sampai saja di rumah Abdullah ibnu Unais tu, dia pun jumpa dengan pembantu Abdullah ibnu Unais. Dia kata, katakan kepada tuanmu Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi ni ada depan rumah. Pembantu dia pun masuk ke dalam rumah. Bila masuk ke dalam rumah, dia pun kabar kepada Abdullah bin Unais. Waktu tu waktu tengah hari, orang jarang keluar rumah. Tapi bila dengar je Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah ada depan rumah, dia pun segera keluar. Abdullah bin Unais. Jadi bila dia keluar tu, awal-awal yang dia buat, dia peluk Jabir bin Abdullah. Kenapa ni? Sahabat besar ni. Jabir bin Abdullah ni termasuk dalam kibarus sahabah. Sahabat yang besar, ada kedudukan di sisi Rasulullah. Dia di antara 5 perawi hadis Nabi SAW yang banyak. 1000 lebih, 1315 kalau tak silap saya, hadis yang dihafal Jabir bin Abdullah ni. Jadi apabila nampak Jabir bin Abdullah, dia pun terus peluk Jabir bin Abdullah. Sukanya dia dengan kedatangan sahabat Nabi SAW. Jadi dia pun nak jemput masuk. Jabir kata, aku tak mampu lambat-lambat. Tak payah masuk lah, duduk sini pun boleh. Kemudian
Abdullah ibn Unas ni pun tanyalah, dah apa tujuan datang daripada kota Madinah ni? Berjalan jauh sampai ke sini cari aku. Kemudian Jabir bin Abdullah pun kata, aku nak mendengar satu hadis yang engkau terima daripada Rasulullah yang aku tak pernah dengar lagi. Apa kata Abdullah ibn Unas? Wahai Jabir, kalau semata-mata satu hadis ni, engkau hantar surat, aku yang akan naik ke kota Madinah. Tak payah kau mari sini, aku yang akan pergi jumpa kau. Kerana kau tu lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan diri aku ni. Tu nak kata adabnya sahabat dengan sahabat yang lain. Apa kata Jabir? Aku tak nak tunggu lama-lama. Kalau aku pergi atas surat atas utusan, aku takut satu benda je. Apa dia? Takut-takut sebelum utusan aku sampai kepada engkau, aku mati dulu. Ataupun sementara aku nak menunggu kau datang kemari, kau pula mati dulu. Jadi aku tak dapat nak dengar hadis daripada Nabi SAW. Jadi Jabir kata, kapalah apa yang kau dengar daripada Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Unais pun dia akulah tuntutan daripada Jabir ni pun sebut satu hadis. Selesai saja dengar satu hadis, dia punya suka, dia peluk Abdullah ibn Unais, kemudian dia minta diri nak balik. Minta diri nak balik. Abdullah ibn Unais kata, tak masuk rumah lu. Tak bodoh, aku nak balik dah. Sebab apa? Aku dah capai dah hajat aku. Nak mendengar hadis Nabi SAW. Itu kesungguhan sahabat. Mereka nak dengar hadis Nabi ni, kalau boleh sebelum daripada mati mereka ni, mereka nak dengar banyak lagi daripada perkataan-perkataan Rasulullah. Sedangkan Jabir bin Abdullah ni orang yang sentiasa ada di sisi Rasulullah, orang yang sentiasa berdekatan dengan Rasulullah. Maka dia selalu tengok Nabi, dengar perkataan Nabi. Bahkan pernah satu tunggangan dengan Nabi SAW. Tapi apabila selepas wafat Nabi, dia dengar ada sahabat simpan hadis Nabi, dia tak puas hati. Keinginan dia nak mendapatkan hadis Nabi SAW. Tu kita kiyahlah pada diri kita. Kita ni dah lah tak hidup sezaman dengan Nabi, tak pernah mendengar Nabi, tak pernah tengok wajah Nabi. Tapi bila Nabi dah wafat ni, kita jauh daripada Nabi, kita malah nak dengar cari perkataan Rasulullah SAW. Jadi layak ke kita nak bandingkan diri kita dengan sahabat Nabi SAW? Tak layak. Okey? Tu. Jadi dia kata, maka hendaklah kamu gunakan telinga tu mendengar sabda-sabda Nabi SAW dan amalkan akan dia. Bukan sekadar dengar sajalah. Ayat Al-Quran pun bukan sekadar dengar saja. Hadis-hadis Nabi pun bukan sekadar dengar, tapi diamalkan apa yang kita dengar. Kerana ilmu tanpa amal ni sia-sialah. Ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah. Kalau amal tanpa ilmu umpama gila. Tu. Ilmu tanpa amal pun kurang manfaatnya, apatah lagi amal tanpa ilmu lagi tak ada manfaat. Sebab tu orang yang mendapat jaminan rahmat daripada Nabi, Nabi kata rahmatullah ala khulafai, rahmatullah ala khulafai, rahmatullah ala khulafai. 3 kali Nabi ulang. Kasihnya Allah, rahmatnya Allah atas penggantiku. Kasih dan rahmatnya Allah atas penggantiku, kasihnya dan rahmatnya Allah atas penggantiku. 3 kali. Lalu sahabat pun tanya, man khulafa'uka ya Rasulullah? Siapa dia pengganti-penggantimu ya Nabi? Sampai begitu sekali engkau beri jaminan 3 kali kau kata mereka ni mendapat rahmat. Lalu Nabi SAW menyatakan, alladzina yuhyuna sunnati wa alimuha ibadallah. Orang yang menjadi pengganti-penggantiku yang mendapat rahmat Allah, iaitu mereka yang menghidupkan sunnahku. Bukan sekadar mereka dengar, tapi mereka menghidupkan, yakni mengamalkan sunnah-sunnahku dan diajarkan kepada hamba-hamba Allah. Ni baru dapat rahmat daripada Allah. Kalau semata-mata dengar tak amal, tak jadi. Sebab tu termasuk dalam golongan yang akan mendapat kelebihan di hari akhirat kelak, iaitu mereka yang menghimpunkan 40 hadis daripada hadis-hadis Nabi SAW yang termasuk dalam pekerjaan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud pelihara itu? Maksudnya mereka menjaga hadis dan beramal dengan hadis Nabi SAW. 40 hadis dapat jaminan bersama dengan Rasulullah SAW. Jangan semata-mata dengar saja, maka diamalkan. Ilmu tu nak manfaat setelah kita amalkan. Dan hendaklah kamu
Selepas kita disuruh mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Nabi SAW dan mengamalkan firman dan hadis tu, dan hendaklah kamu dengar perkataan-perkataan ibu bapa. Disuruh pula telinga kita ni mendengar apa yang disuruh oleh ibu bapa kita daripada segala pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang membetuli dengan tuntutan syarak. Mendengar nasihat-nasihat mereka, sama ada nasihat untuk kebaikan hidup di dunia, apatah lagi untuk kehidupan di akhirat. Wajarlah kita dengar. Dituntut kita ni wajib mendengar. Jangan lawan. Kalau lawan derhaka apa hukumnya? Berdosa. Tu. Dan hendaklah kamu mendengar perkataan-perkataan guru-guru kamu. Seperti mana yang telah kita syarahkan pada bab adab kepada guru tu. Di rumah kita mendengar perkataan ibu bapa. Di sekolah, di madrasah, kita mendengar perkataan guru-guru kita. Bahkan perkataan guru ni terlebih banyak kita dengar. Kenapa? Guru yang sebenar, dia memimpin kita untuk berjaya dalam keseluruhan kehidupan kita. Guru yang sebenar ni, dia akan menasihati kita untuk berkelakuan dengan kelakuan-kelakuan yang baik pada setiap keadaan. Gurulah yang akan mengajar bagaimana nak beradab dengan Allah Ta'ala. Gurulah yang akan mengajar bagaimana nak beradab dengan Rasulullah. Gurulah yang akan mengajar bagaimana nak beradab dengan ibu bapa. Gurulah yang mengajar bagaimana nak beradab dengan sekalian daripada kalangan manusia. Kerana tu kita dituntut supaya mencari guru yang mursyid, guru yang memang boleh memimpin kita kepada ke arah kebaikan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kenapa kita disuruh supaya mendengar firman Allah, mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya? Kenapa kita disuruh supaya mendengar perkataan-perkataan ibu bapa dan guru-guru? Supaya memperoleh akan keuntungan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Keuntungan dengan maksud dibalas dengan balasan pahala dan disediakan syurga dengan nikmat-nikmatnya. Tu keredaan Allah maknanya kesukaan Allah dan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nak dapat kasih Allah, nak dapat redha Allah, nak dapat keuntungan dan pembalasan daripada Allah, maka gunakanlah telinga ini kepada perkara-perkara ketaatan. Dan cukup sampai situ dululah. Nanti kita akan sambung lagi pada adab telinga nombor 2. Hendaklah bersungguh-sungguh membersihkan telinga dan memeliharakan keduanya daripada mendengar akan segala tutur kata yang keji-keji. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabina haqqa alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.